Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 11 Disember 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg hari ini menerima kunjungan hormat daripada Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam di Sarawak yang baru, Noni Zurainah Ismi di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Beliau merupakan Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam yang baru dan telah menerima watikah pelantikan pada 30 Oktober yang lepas bagi memulakan tugas di negeri Sarawak. Sarawak, Malaysia dan negara Brunei Darussalam merupakan dua kerajaan yang bukan sekadar bersifat diplomatik tetapi juga berteraskan sejarah dan kekeluargaan sejak dari dahulu hingga sekarang. Laporan berita seterusnya. Sarawak berjaya mengekalkan liputan hutan sebanyak 63% dari keluasan negeri ini sehingga kini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kejayaan ini adalah selari dengan dasar guna tanah yang dilaksanakan kerajaan negeri. Di mana melalui dasar guna tanah ini 7 juta hektar adalah untuk sektor perhutanan yang merangkumi 1 million hektar for totally protected area and about 6 million hektar for permanent forest estate. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Ibu Pejabat Jabatan Hutan Sarawak dan perasmian laman sesawang Jabatan Hutan Sarawak yang baru di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pada Jumaat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 menambah, Sarawak telah memperluaskan lagi Heart of Borneo dari 2.1 juta hektar kepada 2.7 juta hektar. Selain itu, katanya usaha penghijauan menerusi program penanaman dan pemulihan hutan juga kini giat dilaksanakan dan mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak. Dan kita juga memberi tumpuan kepada forest planted program dan restoration forest restoration program. Tujuannya ialah untuk kita melibatkan semua agensi, NGOs dan komuniti itu sendiri untuk sama-sama menyumbang ke arah memastikan penghijauan. Dalam sidang media sama, Datuk Amar Awang Tengah berkata, operasi penguatkuasaan untuk membanteras pembalakan haram akan dipertingkatkan lagi. Katanya lokasi kegiatan itu tidak spesifik namun ia masih terkawal dan kejayaan operasi menumpaskan kegiatan itu sebelum ini adalah daripada kerjasama agensi dan juga orang ramai. Beliau berharap kerjasama itu dikekalkan atas dasar keselamatan hutan tanggungjawab bersama. Berikut pula, Jalan Kuching Ranger di Port Sungai Tapang mengalami masalah kesesakan lalu lintas yang teruk terutamanya pada waktu puncak. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin memberitahu kementeriannya telah menerima banyak aduan daripada pengguna jalan raya tersebut. One of the areas badly affected by this is the Airport Road opposite the regional bus terminal at Kuching Central. The public have been complaining about this as many motorists are avoiding the main Penrisen Road due to the construction of the flyovers at mile 8 and mile 6, resorting to using Sungai Tapang leading to the Kuching Ranger Depot Road as the red run or shortcut to Kuching City via the Airport Road. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja di tapak berhampiran Kuching Central Kuching pada Jumaat. Katanya mengambil maklum isu berkenaan, Datuk Lee memberitahu kementeriannya bersama para agensi pelaksana telah berbincang mengenai penyelesaian jangka panjang dan jangka pendek bagi menangani isu berkenaan. 5 rancangan yang akan dilaksanakan seperti tertera.
Terdahulu, beliau bersama rombongan telah melawat ke tapak lokasi untuk meninjau kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut dan melawat ke kaunter perkhidmatan bas bagi beramah mesra serta mendengar sendiri sambutan yang diterima oleh pengguna bas berkenaan tambang bas kadar rata RM1. Laporan berita berikutnya. Masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Samalaju diminta memberikan kerjasama kepada Sarawak Forestry Corporation SFC dalam menangani konflik antara manusia dengan habitat buaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju, Majang Renggi berkata, penganjuran program pendidikan, kesedaran dan pemeliharaan buaya 3M Buaya ini amat bertepatan untuk diadakan memandangkan kawasan nyalau dan suai didiami oleh masyarakat yang tinggal dalam lingkungan habitat buaya. Malah kes mangsa serangan buaya yang melibatkan penduduk pernah berlaku di Sungai Suai ini. Beliau menyeru semua pihak memberikan kerjasama dalam memastikan usaha ini membuahkan hasil. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program 3M Buaya anjuran SFC di Hotel Samalaju Resort pada Khamis. Dalam pada itu, Majang turut memaklumkan telah wujud zon nyah buaya di beberapa kawasan di negeri ini. Walaupun habitat buaya ini dilihat menjadi ancaman kepada manusia, namun sekiranya diuruskan dengan baik, ia akan memberi peluang untuk membangunkan ekopelancongan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi setempat. Beralih ke laporan harian COVID-19 di Sarawak. Satu kes positif dikesan di daerah Bintulu menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 1,074. Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes tersebut dikategorikan sebagai kes import A yang melibatkan seorang lelaki warga negara Filipina yang telah masuk ke Malaysia untuk bekerja di sebuah kapal minyak dan gas di Bintulu. Berdasarkan sejarah perjalanan dan hasil siasatan awal, kes ini dipercayai telah mendapat jangkitan semasa berada di negara asal iaitu di Filipina. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.